Okey, kita lihat karangan daripada Gusonika. Obesiti ditarifkan sebagai masalah kegemukan yang disebabkan oleh lemak yang berlebihan dalam badan. Penyakit ini tidak merupakan penyakit yang baru. Bukan, tak boleh guna bukan, tidak, bukan. Bukan merupakan penyakit yang baru atau asing bagi kita. Namun obesiti ialah salah satu penyakit yang boleh dikira sebagai penyakit biasa dalam kalangan masyarakat zaman ini. Bukan kini, tapi ini. Remaja adalah antara golongan yang paling banyak diserang masalah obesiti kerana mereka tidak memberikan perhatian yang sepatutnya terhadap masalah obesiti yang dialami. Mereka lebih mementingkan gaya hidup seronok dan mementingkan kepuasan diri tanpa mengira kesan-kesan buruk yang akan dialami. Tambahan pula, mereka juga menganggap masalah obesiti sebagai satu masalah yang remeh dan tidak penting. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana mereka haruslah menitiberkan kesihatan diri supaya generasi yang sihat dan sejahtera dapat dibentuk. Oleh itu, masalah ini haruslah dicegah sebelum terlibat supaya golongan remaja tidak terhantuk baru tengadah. Persoalannya, apakah faktor-faktor obesiti dalam kalangan remaja yang perlu kita ketahui? Antara faktor utama obesiti ialah remaja kini biasanya mempunyai tabiat makan yang berlebihan. Tabiat makan secara berlebihan. Tabiat makan ini selalunya tidak dipedulikan oleh remaja, tak payah ganda. Remaja sudah bermaksud jamak ya, tak perlu digandakan lagi, okey? Kerana mereka tidak menganggapnya sebagai satu isu yang penting. Mereka tidak mahu mengawal pemakanan dengan amalan gaya hidup yang sihat kerana tidak memahami cara untuk menahan diri daripada cara menahan diri mereka daripada makan secara berlebihan. Sebagai contohnya, mereka menikmati makan sajian. Makan sajian salah, menikmati sajian saja. Okey. Sajian kegemaran mereka secara berlebihan walaupun kenyang hanya kerana mereka ingin berbuat demikian. Kesannya berat badan mereka akan terus meningkat dari hari ke hari, sehingga obesiti terjadi. Selalunya tabiat ini suka dibendung apabila mencapai tahap kritikal atau obesiti kerana mereka sudah biasa dengan tabiat tersebut. Oleh hal demikian, mereka harus belajar untuk menahan diri supaya tabiat ini tidak terbawa-bawa sehingga menyebabkan obesiti. Remaja haruslah sedar akan tabiat pemakanan mereka dan membaikinya kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Oleh itu, terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh bahawa tabiat makan secara berlebihan dikenal pasti sebagai faktor utama obesiti. Seterusnya, remaja yang kurang bersenam juga merupakan salah satu faktor obesiti. Kini ramai remaja malas bersukan dan bersukan kerana memandangnya sebagai perbuatan yang membazir. Malas bersukan dan bersukan. Sepatutnya balas bersenam. Memandangnya sebagai perbuatan yang membazirkan masa. Okay. Membazirkan masa dan membosankan. Mereka juga tidak mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian mereka. Pada era yang membangun dengan pesat ini, terdapat pelbagai peranti berteknologi tinggi yang dicipta. Golongan remaja sememangnya menggilakan peranti ini dan mereka akan menghabiskan masa berjam-jam duduk di depannya. Kadang-kadang mereka juga akan membuat demikian sejurus selepas menikmati sajian yang berkalori tinggi. Hal ini sudah tentu akan menyebabkan pengumpulan lemak dalam badan dan yang seterusnya mengundang masalah obesiti. Mengapa hal ini dikatakan demikian? Kerana kalori. Ini pindah ya, ini kita pindah ke belakang. Okey, selepas kerana tak boleh ada apabila. Kerana kalori-kalori tersebut sukar untuk dibakar apabila mereka tidak bersenam dan tidak bergerak. Okey, lepas kerana tak boleh ada koma. Maka mereka tidak boleh mengurangkan berat badan mereka jika tidak melakukan kesenaman secara kerap. Tambahan pula, masalah obesiti yang menyerang remaja dikatakan sebagai pisau menjadi nanah kerana asyik dibiarkan dan tidak dipedulikan. Oleh itu, masalah obesiti sudah tentu akan menyerang remaja yang kurang bersenam. Di samping itu, kajian perubatan juga mendapati faktor keturunan sebagai punca obesiti. Maksudnya, sekiranya semua ahli keluarga mempunyai masalah obesiti dari generasi ke generasi, tidak mustahil jika seorang bayi yang baru lahir boleh didiagnos dengan penyakit yang sama. Hal ini berkait rapat dengan faktor genetik yang melibatkan sel lemak ibu. Sebagai contohnya, kajian perubatan mengatakan bahawa sel lemak ibu mengandung yang berjumlah besar dan melebihi ukuran normal diperturunkan kepada bayi dalam kandungannya. Natijahnya, anak-anak boleh mengalami masalah obesiti dari bayi hingga menjadi dewasa. Namun, faktor ini memang boleh diatasi jika remaja berdisiplin kerana usaha tangga kerjaan. Mereka haruslah tabah dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengurangkan berat badan mereka. Misalnya, mereka haruslah menjaga pemakanan mereka dengan hanya melibatkan makanan yang berkhasiat berdasarkan
Pyramid. How do you spell pyramid? P-I-P. Piramid makanan dalam diet mereka, tambahan pula mereka juga haruslah bersenam. Oleh itu tidak boleh dinafikan lagi bahawa faktor keturunan merupakan faktor remaja kita mengalami obesiti. Konklusinya, walaupun obesiti dalam kalangan remaja negara kita amat membimbangkan, masalah ini boleh diatasi jika mereka berdisiplin dan bersemangat tinggi. Bagi kes-kes yang serius, mereka disarankan agar mendapatkan nasihat perubatan di hospital selain nasihat dan kaunseling supaya masalah obesiti dapat dibendung. Saya berharap agar golongan remaja kini akan berusaha untuk mengurangkan berat badan sedikit demi sedikit demi kualiti kesihatan masyarakat. Mereka haruslah berpegang teguh pada prinsip di mana kemahuan di situ jalannya. Jika mereka berusaha dengan sepenuh hati, sudah tentu mereka akan dapat hasil yang memuaskan hati. Pengurangan berat badan dapat memberikan sinar harapan kepada kesihatan remaja yang lebih berkualiti dan kehidupan yang lebih sejahtera. Tambahan pula, remaja kini merupakan aset negara yang akan membangunkan negara gerak. Oleh itu, mereka haruslah memiliki ciri-ciri modal insan terbilang. Dengan ini, saya ingin menegaskan bahawa semua faktor obesiti dalam kalangan remaja mesti dikenal pasti supaya masalah ini boleh ditangani dengan lebih efektif. Tahniah saya ucapkan, berikan 27/30, kelancaran bahasa yang bagus, idea yang matang, dihuraikan dengan hebat, cuma ada sedikit kesalahan bahasa je. Okay? All the best, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya.